Yang Ditua Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Shah pasti meneliti daripada pelbagai sudut sebelum membuat sebarang keputusan selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Seri Paduka Baginda. Meskipun Anwar mungkin mengemukakan nama ahli parlimen yang menyokong beliau, namun ia belum cukup untuk membuatkan Yang di-Pertuan Agong menerima apa sahaja yang dikemukakan kepada Baginda. Penyelidik Undang-Undang dan Perlembagaan Dr. Muhammad Fatih Yusof berkata, berdasarkan pengalaman lepas, Seri Paduka Baginda bertemu dengan semua ahli parlimen sebelum membuat keputusannya. Pertuan Agong biasanya akan meneliti terlebih dahulu. Mungkin Datuk Seri Anwar akan mengemukakan sama ada senarai nama atau mungkin juga dokumen-dokumen seperti SD, Secretary Declaration yang ditandatangani oleh ahli-ahli parlimen yang dikatakan menyokong beliau. Tetapi dokumen-dokumen itu belum cukup menjadi satu asas yang kukuh kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menerima bulat-bulat apa yang dikemukakan. Kerana kita tahu bahawa Yang di-Pertuan Agong seorang yang sangat teliti sebelum membuat suatu keputusan. Dalam pada itu, pakar Undang-Undang Perlembagaan Lim Wee Jiat berkongsikan beberapa perkara yang mungkin berlaku dalam pertemuan Yang di-Pertuan Agong dengan Anwar pada Selasa. Antaranya, sekiranya benar Anwar mempunyai sokongan seperti didakwa, Seri Paduka Baginda mungkin boleh memanggil Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menghadap. Tan Sri Muhyiddin ada dua option. Tan Sri Muhyiddin boleh berletak jawatan ataupun Tan Sri Muhyiddin boleh menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Dan pada peringkat ini, Baginda Yang di-Pertuan Agong ada budi bicara di mana Baginda boleh menerima cadangan untuk membubarkan parlimen dan selepas itu ada satu PRU yang akan datang, ataupun Baginda boleh menolak cadangan Tan Sri Muhyiddin dan terus melantik Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Tambahnya, antara perkara lain yang mungkin berlaku ialah Baginda menasihatkan Anwar untuk membawa bukti yang lebih konkret membuktikan bahawa beliau benar-benar ada majoriti. Kemungkinan besar Baginda tidak akan mencapai keputusan pada 13 Oktober itu juga dan Baginda memerlukan lebih masa. Baginda boleh konsult dengan Majlis Raja-Raja ataupun mana-mana pihak yang Baginda fikirkan perlu, tapi itu bukan mandatory. Itu satu option yang Baginda boleh lakukan. Begitupun segala keputusan terletak kepada Seri Paduka Baginda. Dalam Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memilih Perdana Menteri. Berdasarkan perkara 40/2 Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong boleh bertindak menurut budi bicaranya dalam melaksanakan fungsi yang berikut. Pertama, melantik seorang Perdana Menteri dan kedua, tidak memperkenankan permintaan bagi pembubaran parlimen. Manakala perkara 3/2/B menyebut Yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat itu sebagai Perdana Menteri untuk mempengerusikan Jemaah Menteri. Mengikut perkara 32/1 perlu ada seorang Ketua Utama Negara bagi Persekutuan. Ketua Utama Negara digelar Yang di-Pertuan Agong hendaklah diberi keutamaan daripada segala orang di dalam persekutuan dan yang tidak boleh dikenakan apa-apa prosiding di dalam mana-mana mahkamah kecuali di dalam mahkamah khas.